Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam perpaduan, salam reformasi. Terima kasih kerana anda sudi untuk jenguk seketika di channel YouTube saya. Saya amat menghargai kerjasama dan juga sokongan anda semua, dan juga saya menghargai anda-anda yang telah pun subscribe channel saya dan telah share dan berikan pandangan, komen ya di ruangan channel YouTube saya. Saya amat hargainya. Ada yang berikan pandangan, ada juga yang berikan idea untuk saya terus mengulas atau mengupas ya beberapa isu yang rakan-rakan kita cadangkan. Okay, terima kasih banyak saya ucapkan. Jadi bagi anda yang masih lagi belum subscribe, saya ada alukan, saya jemput anda untuk bersama untuk kita puaskan ya info-info semasa yang boleh kita kongsikan lah ya, bersama rakan-rakan kita di luar sana. Okey, tak sampai lagi 2 bulan ya, Perdana Menteri PMX ni nampak macam satu apa ni macam satu yang menarik lah ya, PM10. PM10 dia gunakan huruf Roman PMX. Jadi lebih senang kita panggil PMX ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak sampai 2 bulan ya, dia mengangkat sumpah pada 27 November ya. Sekarang ni baru 7 Januari ya, baru 7 Januari, jadi tak sampai lagi lah 2 bulan beliau menjawat jawatan Perdana Menteri ya. Pengharapan rakyat kepada beliau amat tinggi ya. Kalau kita tengok di media sosial, bukan saja sokongan yang diberikan, sambutan yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, ke mana saja beliau pergi ya, sambutan rakyat itu luar biasa ya. Bukan saja di kalangan penyokong-penyokong parti. Kalau kita tengok ya, kita lihat live dia kat YouTube ya, mana-mana tempat dia pergi solat Jumaat ke, dia makan kat warung pun kita tengok, bukannya di kalangan ahli parti juga, tetapi yang menariknya di kalangan anak muda juga ya, telah mula menghampiri dan juga mendekati Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi satu perkembangan yang baiklah ya, dukungan yang diberikan dan juga satu pengharapan sebenarnya ya diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Dan baru malam tadi kita lihat satu program yang dibuat yang diadakan oleh ATM dalam wawancara beliau ya bersama Datuk Seri Ibrahim lebih kurang 1 jam, dan kita rasa macam masa terlalu cepat berlalu ya, 1 jam tu, kerana kaedah soalan yang diberikan pun soalan yang agak panas juga, soalan yang menarik, dan jawapan Anwar Datuk Seri Ibrahim juga tapi jawapan yang agak menarik, penuh padat ya, tanpa skrip, tanpa soalan bocor, seperti mana pengacara tersebut. Inilah julung-julung kalinya ya di ATM, tetamu ya pemimpin kerajaan itu datang untuk diwawancara tanpa soalan diberi terlebih awal. Rupa-rupanya baru kita tahu selama ini ya, Perdana Menteri selama ini ada soalan bocor ya daripada ATM, dah hantar dah dulu soalan, jadi Perdana Menteri dah prepare jawapan dia, dah korek mana fakta, mana kalau dia nak spin, di mana dia nak spin kan, sebab soalan dah keluar awal ya, sebelum ini. Jadi Perdana Menteri dah prepare. Tapi seperti mana yang disebut oleh pengacara tadi, bahawa inilah julung-julung kalinya ATM menebual seorang Perdana Menteri yang tidak diberikan dan tidak mahu ya diadakan soalan awal kepada beliau ya. Maknanya soalan itu spontan daripada pengacara kena sediakan soalan sendiri, dan Datuk Seri Ibrahim tidak tahu apa yang ingin ditanya ya oleh pengacara. Dan juga pengacara juga tidak tahu bagaimana Datuk Seri Ibrahim akan menjawabnya, kerana ini adalah berlaku secara spontan. Ini diakui sendiri ya oleh pengacara tadi. Dan bila kita meneliti soalan-soalan yang diberi dan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri Ibrahim itu, memang kita tahu bahawa dia spontan ya. Cara Datuk Seri Ibrahim menjawab dengan spontan, kemudian dia mengulas dan mengupasnya pun dengan spontan ya. Dan soalan daripada dua pengacara malam itu ia bergele-gele ya. Soalan yang bertalu-talu, saya rasa soalan yang amat menarik ya, bukan saja berkaitan dengan politik tetapi juga berkaitan dengan ekonomi negara ya, dan juga tentang pengurusan negara kita. Dan saudara mana yang tak sempat melihat
siaran secara langsung yang disiarkan oleh RTM dan juga TV3 tu, boleh ikuti di channel di YouTube ya. Di YouTube ada dia punya rakaman. Jadi boleh dengar dan amat menarik. Dan kita rasa macam tak puas hati. Saya dengar sampai 2 kali. Ya, live saya tengok, kemudian apa tu? Rakaman pun saya dengar sebab saya nak teliti satu persatu ya, terutama jawapan-jawapan terhadap beberapa soalan yang kita rasa penting untuk kita ketahui. Dan di antara yang dikupas adalah berkaitan dengan kes rasuah dan juga penyelewengan. Dan inilah yang saya nak sembang malam ini ya, iaitu selepas Datuk Seri Ibrahim mengangkat sumpah, ramai yang teruja, ramai yang begitu mengharapkan supaya Datuk Seri Ibrahim bila angkat sumpah saja, kemungkinan dalam seminggu tu dah ada pemimpin-pemimpin penyakau-penyakau ni diheret ke mahkamah ya, dibicarakan, didakwa di mahkamah, ditahan, di lock up dan sebagainya. Ini harapan rakyat-rakyat yang sebelum ini terlalu marah ya, terlalu marah kan rakyat susah, negara ekonomi tak meningkat, tapi ada pemimpin yang sakau duit ya, pemimpin yang sakau duit, dan kemudian bila dia tidak ada kuasa, dia seolah-olah tampil sebagai pembangkang yang bersih, telus, integriti dan sebagainya ya. Jadi penyokong di bawah ni rasa marah ya, kerana dia rasa pemimpin ni tak ada perasaan malu dan bersalah ya. Setelah dia sakau duit, kemudian bila tak ada kuasa, dia tampil konon-konon dia lah Perdana Bersih dan menuding jari kepada Datuk Seri Ibrahim bahawa Datuk Seri Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Dia je yang bersih kan. Tapi saudara, walaupun dah seminggu, dah hari ni nak masuk 2 bulan ya, belum ada lagi. Baru hari ni ya, semalam ada beberapa pegawai, ini belum peringkat tertinggi lagi ni ya, ikan bilis pertengahan orang panggil belum ikan jerung lagi, ikan bilis yang tengah-tengah tu dah ada dah ya, dikutip 1-2 untuk dihadapkan ke mahkamah. Ini permulaan dia ya. Jerung harap bersabar ya, jerung harap bersabar ya. Sebab kebanyakan ini dibantu oleh orang macam ni. Jerung ni dia tahu, dia kalau benda-benda macam ni dia harapkan orang bawah buat kerja untuk dia ya. Dan dia terlibat sebenarnya, dia yang paling banyak terlibat. Tetapi tak apa ya, kita bagi peluang untuk dia dalam masa sebulan 2 ni untuk dia rasa perasan dialah pemimpin paling bersih konon-kononnya ya. Cuma bezanya Datuk Seri Ibrahim ni berbanding dengan Perdana Menteri sebelum ini ya, sifat pendendam dia tak ada, itu saja. Sebab itulah bila dia angkat sumpah bulan pertama, tidak ada ya pemimpin-pemimpin yang besar yang ditahan, di lock up, digeledah rumahnya ya, seperti mana zaman Tun Dr. Mahathir. Sebab tu saya selalu sebut Tun Dr. Mahathir ini ya, kalau orang yang tidak mengenali beliau dengan lebih rapat, meneliti sejarah ya beliau, mungkin orang boleh mengatakan Mahathir ni bagus. Oh, dia ni cukup anti rasuah, dia ni tak suka pada perasuah. Sebab itulah bila dia jadi Perdana Menteri dulu ya, tak sampai minggu dia jadi Perdana Menteri, rumah Najib digeledah siang malam, sampai bulan puasa pun, sahur pun masih ada polis geledah rumah dia. Dia punya tekanan Najib berikan kepada Mahathir berikan kepada Najib. Bukan sekat rumah dia, rumah mak Najib di Pekan pun digeledah ya, sampai ke tahap itu ya. Kita bukan nak membela Datuk Seri Najib, tapi kita tunjukkan kepada bezanya Mahathir dengan Anwar Ibrahim ya. Mahathir ni lebih kepada emosinya, bukan kerana dia lawan rasuah sangat ya. Dia buat Najib macam tu bukan kerana dia tak suka pada perasuah, tetapi dia dendam peribadi dengan Najib. Pribadi dia sebenarnya, bukan kerana rasuah, kerana dendam pribadi dia. Sebab Najib waktu jadi Perdana Menteri tak dengar cakap dia ya, tak dengar cakap dia. Dia berbeza dengan kita. Kita dalam patah hadapan, apa yang diucapkan oleh Datuk Seri Ibrahim dulu suatu pembangkang, mendedahkan skandal satu NDB, mendedahkan macam-macam skandal ya, kita mendedahkan skandal dengan faktanya. Dan kita tidak menunjukkan kepada mana-mana serangan pribadi ataupun dendam pribadi ya. Sebab itu bila Anwar angkat sumpah jadi Perdana Menteri, dia serahkan semua kes ya, yang disebut. Sebab tu dia jadi pembangkang dulu, dia tidak mahu gunakan benda tu untuk mengarah polis. Okey, minggu depan kamu pergi serbu, kamu ICPRM minggu depan tangkap. Dia tak ada gunakan kuasa itu, walhal dia boleh saja gunakan kuasa itu seperti mana Mahathir gunakan ya. Anwar cuma bagilah ucapan dia, dia kata okey, berlaku dalam isu tambatan banjir, berlaku penyelewengan. Dalam isu dana-dana 92 ada berlaku perkara yang tak betul, salah urus ya, bagi pada kroni, komision dan sebagainya. Dia dalam ucapannya dia sebut, dia bagi hint bahawa benda itu memang berlaku dan dia tahu.
tetapi dia tidak gunakan kuasa dia untuk mengarahkan polis, dia tidak menggunakan kuasa dia untuk mengarahkan SPRM. Bila dia cakap, polis kena bertindak dengan sewajarnya. Ya, bila dia Perdana Menteri itu bercakap sebagai Menteri Kewangan lagi, ya, SPRM sepatutnya terus mengadakan siasatan. Tak perlu nak tunggu Anwar Ibrahim arah. Ya, mungkin tujuan Anwar Ibrahim ni untuk nak melihat kecekapan pihak polis, kecekapan pihak SPRM. Apakah kamu bekerja nak tunggu arahan aku? Ya, apakah kamu akan bekerja bila Perdana Menteri mengarahkan? Kerana kamu mungkin dah biasa dengan budaya itu. Ya, bila Perdana Menteri baru ambil, orang pekerjaan baru akan mungkin tunggu dulu. Perdana Menteri dia nak suruh siasat ke tidak? Dah biasa dengan budaya itu. Tapi bila Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ibrahim tidak mahu, ya, meneruskan budaya sedemikian rupa. Kamu dibayar gaji oleh rakyat, ya, oleh kerajaan, bayar gaji juga, maknanya dibayar gaji oleh rakyat. Kamu harus menjalankan tugas kamu tanpa disuruh-suruh. Kamu tahu apakah bidang kuasa, apakah peranan Ketua Polis Negara, PDRM, dan apa peranan SPRM. Ya. Perdana Menteri dia ada peranan dia sendiri. Ya. Di bawah kerajaan perpaduan ini dan dasar reform yang nak dibawa Datuk Seri Ibrahim yang sekarang ini baru dia nak perkenalkan bawah kerajaan perpaduan, walaupun bukan kerajaan Pakatan Harapan secara mutlak, tetapi reform itu juga akan dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim dalam kerajaan perpaduan ini, maka bukan caranya kerajaan reformasi ini, ya, apabila nak menyiasat satu kes, Perdana Menteri kena arahkan. Ya, apabila nak menyiasat sesuatu pemimpin yang melakukan penyelewengan, Perdana Menteri kena arahkan. Ini bukan cara dia. Ya. Itu yang reform nak dibawa oleh Datuk Seri Ibrahim, iaitu setiap pegawai, ya, yang diberikan kuasa di bawah bidang kuasa mereka, ya, hendaklah melaksanakan amanah yang diberikan tanpa disuruh, ya, tanpa disuruh oleh Perdana Menteri. Sebab itu saya ingatkan kepada sama ada Ketua Polis, ya, pihak PDRM ataupun SPRM, jangan ingat Datuk Seri Ibrahim diam, ya, Datuk Seri sibuk dengan cerita tentang kos sara hidup, tentang ekonomi dan apa. Jangan ingat Datuk Seri Ibrahim lupa, ya, kepada apa yang pernah dia dedahkan dahulu. Ya, dia dah dedahkan dahulu suatu dia jadi pembangkang, ya, dan kemudian dia ulang dalam ucapannya selepas dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, baru berlaku. Ya, sebab dia sebagai Perdana Menteri, dia sebagai Menteri Kewangan, dia tengok fail dan dia tahu benda tu ada. Tapi bukan tugas Perdana Menteri nak siasat. Ya, dan bukan juga tugas Perdana Menteri untuk mengarahkan siasatan dibuat. Kerana itu dah ada bidang tugas masing-masing. Ketua Polis Negara, dia tahu bidang tugas dia. SPRM juga, dia tahu bidang tugas dia. Selepas dia siasat apa dia nak buat, itu dia dah tahu dah. Tak payah nak tunggu arahan Perdana Menteri. Kalau kamu tak lakukan, ya, jangan satu hari nanti bila kamu, ya, dikenakan tindakan, ya, sama ada kamu ditukar dengan orang lain, jangan kata kerajaan zalim. Jangan kata Anwar ini tukar-tukar sesuka hati. Ya. Peluang diberi. Ya, dia tidak macam zaman Mahathir dulu. Bila dia jadi Perdana Menteri, tukar orang itu, Ketua Hakim tukar, Peguam Negara tukar. Ya, Anwar tak. Sampai hari ini, ya, Ketua Hakim orang yang sama. Peguam Negara orang yang sama. SPRM pun masih orang sama. Ketua Polis masih orang sama. Ya. Bermakna Anwar Ibrahim memberikan peluang seluasnya kepada kamu yang memegang jawatan. Sebab Anwar nak tengok, ya, sejauh mana kamu mampu melaksanakan tugas yang agak berat, iaitu di bawah kerajaan perpaduan ini. Ya, kerajaan yang anti rasuah, anti penyelewengan. Dan kamu sebagai seorang yang memiliki jawatan yang ada kuasa, ya, untuk menyiasat dan juga mengambil tindakan. Ada kuasa untuk mendakwa. Ya, kamu kena lakukan tugas itu tanpa disuruh oleh Perdana Menteri. Ya, kalau Perdana Menteri nak arah-arahkan, mana apa bezanya Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri yang sebelum ini? Ya, jadi sebab itu Anwar Ibrahim nak tunjuk bahawa dia tidak seperti mana Perdana Menteri yang lalu. Dia tidak mahu campur urusan mahkamah. Dia tidak mahu campur urusan Peguam Negara, Ketua Hakim. Dia tak mahu campur urusan SPRM dan juga polis. Tetapi dia sebagai Perdana Menteri, dia bertanggungjawab supaya orang-orang ini melaksanakan tugas dengan betul. Ya, seperti mana dalam wawancara tadi disebut. Dia nak laksanakan tugas mengikut dasar kerajaan baru ini. Apa dasar dia? Iaitu lawan rasuah.
Apa dasar dia? Iaitu menangkap mana-mana, tak kira siapa pun, tak kira apa pun kedudukan dia, ya, siasat. Dan jika ada bukti, dakwa. Ya. Tak kira. Dia bukan jenis macam macam Mahathir dulu. Ya. Kalau kamu ada kes, tapi kalau kamu menyokong aku sebagai Perdana Menteri, kita settle. Berapa ramai ahli Parlimen UMNO waktu itu yang bukan saja rasuah tapi ada ditekan oleh lembaga hasil, ya, income tax, ditekan oleh income tax, ditekan macam-macam lah, ya, yang menerima duit 1 NDB pun ditekan. Kalau kamu tak bersama kami, kita akan tentukan kamu didakwa. Sebab itu berbondong-bondong, ya, berbelas-belas ahli Parlimen UMNO masuk bersatu, ya. Di kalangan itu ada yang disebut, ya, sebagai salah seorang yang terlibat dalam 1 NDB, tetapi settle. Sebab apa settle? Sebab menyokong parti Mahathir waktu itu. Bahkan kita masih ingat, Mahathir jadi Perdana Menteri, ya, siapa setiausaha politik dia? Diangkatnya Zahid Ma'arif. Zahid Ma'arif ni bekas AMK Keadilan dulu. Dia keluar Keadilan, lama dah dulu, ya. Zahid Ma'arif, kemudian dia stay UMNO, kemudian dia keluar UMNO, ya, join bersatu. Dan bila Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia letaknya Zahid Ma'arif sebagai setiausaha politik. Siapa Zahid Ma'arif ni? Zahid Ma'arif pernah bertugas sebagai pegawai kepada pengurusi Felda, Isak Samad. Yang waktu Felda ada banyak skandal penyelewengan dan dibawa ke mahkamah, dibicarakan. Dan dalam pembicaraan mahkamah, Zahid Ma'arif sendiri sebut, dia mengaku dia bawa duit jutaan ringgit, kepada Isak Samad. Maknanya dia orang perantaraan, ya, yang membawa duit untuk Isak Samad. Suatu Isak Samad jadi pengurusi Felda. Maknanya Zahid Ma'arif ini juga bukan orang yang bersih. Ya, dia juga bersekongkol dengan Pak Puan ni. Tetapi Zahid Ma'arif itulah dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai setiausaha politik dia. Sebab Zahid Ma'arif tak melawan dia. Zahid Ma'arif membela dia. Bahkan waktu itu Zahid Ma'arif menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun waktu itu dah dari kerajaan dah pun. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukannya berada dalam kabinet. Dia berada di luar kabinet. Tapi serangan diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, seperti mana juga serangan diberikan oleh Khairuddin. Khairuddin yang jabul tu. Khairuddin apa? Hasan. Dah keluar pun dengan ceritanya, keluar ke daripada Parti Pejuang ataupun dia letak jawatan, ya. Saya rasa dia letak jawatan. Dia dulu pengerusi Pejuang, ya. Pengerusi Pejuang bahagian Shah Alam, tak salah, ya. Shah Alam ke Setiawangsa kot. Dia letak jawatan. Ya, tak tahulah mana parti dia ataupun apa lagi kejayaan politik dia, saya rasa dah habis lah. Ya, Khairuddin Hasan ni, dia sama macam Mahathir jugalah. Mahathir pun hilang deposit. Ya, Parti Pejuang kita tengok pun dalam pilihan raya baru ni, semua calon dia hilang deposit. Daripada pengerusi dia, ya, presiden dia, Mukhris, ya, dan orang kanan dia semua, ya, Marzuki dan sebagainya. Ya, armada dia, ya, bukan armada lah, ketua pemuda dia, ya, semua hilang deposit. Ini pembalasan Tuhan. Ya, duduk cerca Datuk Seri Anwar Ibrahim tak layak lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak boleh jadi Perdana Menteri, dia tidak dapat sokongan orang Melayu. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak digemari oleh orang Melayu. Wah, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dia bertanding mana-mana tempat dia pergi, tak pernah lagi dia kalah. Ya, daripada UMNO dulu, daripada di dalam UMNO dulu, ya, tempat dia pematangan bawah, dia pertahankan pematangan bawah. Sebab tu di dalam UMNO dia bertanding di Parlimen Pemerintahan Bawah, berapa banyak tokoh-tokoh hebat yang menentang dia, menentang Seri Anwar Ibrahim di Pemerintahan Bawah, dan Anwar menang. Mak Sabu pernah lawan Anwar Ibrahim, Mahfuz Omar pernah lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu, masa Anwar dalam UMNO, dan dia menang. Kemudian bila dia pecat daripada UMNO, bertanding di Pemerintahan Bawah, dia masih menang. Bila dia masuk penjara tempat Pemerintahan Bawah itu, ya, diwakili oleh isterinya, masih juga menang. Dan Anwar Ibrahim pergi di luar daripada Pemerintahan Bawah. Orang kata, oh bolehlah Pemerintahan Bawah tu kubu kamu, gelanggang kamu. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni cubalah tempat lain kalau boleh. Dia cuba, ya, dia keluar daripada Pemerintahan Bawah, dia pergi ke Podesan. Podesan ni bukan majoriti Melayu pun. Ya, bukan kosan boleh katakan Melayu macam mana di Marang. Macam mana di Marang ataupun Kubang Basu. Ya, situ pun ada golongan India ramai di Podesan. Cina pun ada. Ya, latar belakang ni pun
orang meniaga, nelayan pun ada, bahkan ada unipos di Port Dickson yang amat sukar untuk kita tembusi. Ya, sebab di situ ada pangkalan, pusat latihan tentera di Port Dickson, duduk berada dalam Parlimen Port Dickson. Kira satu cabaran Datuk Seri Ibrahim nak dapatkan unipos bukan mudah waktu itu. Nak dapatkan undi-undi daripada orang Melayu di kawasan-kawasan pedalaman di Port Dickson. Ya, juga bukan mudah. Tapi Anwar menang besar di Parlimen Port Dickson. Ya. Kalau dia cuba pula di Tambun. Di Tambun. Berapa persen saja orang Cina di Tambun. Kalau nak kata kawasan Melayu semua tak juga. Tapi persen Cina pun tak banyak. Jadi bermakna ramai majoriti juga orang Melayu yang memberikan sokongan kepada Datuk Seri Ibrahim. Begitu juga dengan kaum-kaum lain. Ini menunjukkan Datuk Seri Ibrahim ini orang yang diterima oleh semua kaum. Ya, di Tambun tu. Di Port Dickson dibuktikan, di Tambun dibuktikan, Perempatan Pauh kubu dia. Baru ini saja pun Perempatan Pauh tewas apabila Nur Izzah bertanding. Mungkin kesilapan di situ, saya akui kesilapan, mungkin kesilapan pada Nur Izzah juga. Ya, dikabarkan dia duduk di situ dan rumahnya di Kuala Lumpur, mungkin akibat tidak menetap di situ, walaupun difahamkan selalu berulang-alik ya di kawasan parlimennya, dan dia ada pusat khidmat dan sebagainya. Tetapi politik sekarang macam bukan politik dulu ya. Politik sekarang masyarakat nak calon itu menetap di situ, sentiasa berada bersama mereka. Mungkin itu pilihannya di Perempatan Pauh, dan mungkin akibat itu Nur Izzah tewas. Dan bukan Nur Izzah saja, ya, banyak tempat lain yang buat keputusan yang mengejutkan. Ya. Jadi saya mengatakan, saya nak ceritakan di sini bahawa apa yang Tun Mahathir duk kata, Anwar ni tak layak, akhirnya ya, Tuhan membuktikan, Tuhan menunjukkan kepada kita semua siapa sebenarnya ditolak. Rupanya Mahathir sendiri ditolak. Bertanding di Langkawi. Langkawi majoriti Melayu ke mengerti apa Langkawi ni? Ya. Kubu dia tu, Langkawi tu. Dulu dia menang besar dalam PH. Ya. Tapi bila dia keluar pada PH, bawa atas nama parti sendiri. Parti Pejuang. Ya. Bersama dengan JTA. Bertanding di Langkawi. Hilang deposit, saudara. Hilang deposit. Sebab tu dulu lagi saya tidak bersetuju bila orang mengatakan kita bersama dengan PH jadi membentuk kerajaan kerana adanya Mahathir. Kalau tak ada Mahathir, kita tak boleh jadi kerajaan dulu. Ya, bohong. Ya, bukan kita menang dulu pun bukan kerana Dr. Mahathir. Dia hanya menumpang. Mahathir lah sepatutnya bersyukur kerana bersama dengan PH, dia boleh menang pertandingan Pilihan Raya. Dia boleh menang di Langkawi. Bahkan mendapat 13 kerusi parlimen sahaja bersatu waktu itu. Ya, dilangkat oleh PH menjadi Perdana Menteri. Ya, patutnya dia paling bersyukur. Bukan cara dia menghina Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim itulah memberi laluan dia jadi Perdana Menteri. Walaupun dia hanya menang 13 kursi parlimen. Ya, pada PRU yang 13. Ya, pada PRU yang ke 13, 14. Ya. Dia hanya 13 saja. Oleh kerana dia rasa 13 parlimen itu tidak cukup kekuatan bagi bersatu untuk menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, yang dalam perjanjiannya akan menggantikan dia sebagai Perdana Menteri. Jadi dia nak bina satu kekuatan supaya dia boleh menyingkirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, maka dia merasakan bersatu harus mempunyai kekuatan. Sebab itu dia beli beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO. Seperti mana yang saya ceritakan tadi. Orang yang ada masalah, ya, sanggup untuk masuk bersatu, settle case. Tak sanggup, dia akan buru. Ya, dia akan buru dan ambil kes dan sebagainya. Jadi sikap Dr. Mahathir itu bukan kerana dia anti rasuah, ya, kerana dia lebih kepada dendam. Ya, dendam. Dia dendam pada seorang, marah sangat dengan Najib, dia akan buat segala-galanya lah. Ya, kita menentang Najib dulu bukan kerana dendam peribadi. Ya, kita cerita dengan orang tentang apa yang kita ketahui tentang satu NDB. Ya, kemudian kita serahkan kepada pihak untuk menyiasat. Ya, sama lah sekarang ni pun. Kita bercerita tentang LCS. Ya, waktu kita pemangkang. Ada orang kata, kenapa diam LCS? Siapa kata diam? Ya. Bezanya kita, bila kita sebut saja tentang LCS, bila ambil kuasa, tak adalah kita pergi terus tangkap. Ya. Kita perlu menghormati sistem demokrasi. Ya, kita adalah pemangkang, kita cuma kata, okey, ada berlaku skandal. Pihak kerajaan kena jawab. Itu tuntutan kita. Kena siasat. Itu tuntutan kita. Jadi bila kita jadi kerajaan, kita kena teruskan siasatan. Sebab masa kita pemangkang, kita minta benda tu disiasat. Bila kita jadi kerajaan, kita kena siasat lah. Bukan bila kita jadi kerajaan, kita pergi tangkap. Ya, kita tak mahu menzalimi orang, tak mahu menganiaya orang.
Jangan orang tak bersalah itu dihukum. Seperti mana Datuk Seri Ibrahim sebut dalam live dia tadi. Dia kata, saya orang yang pernah dizalimi. Saya orang yang pernah berpuluh tahun difitnah, dizalimi, dianiayai. Ya, mana mungkin saya nak buat perkara yang sama kepada orang lain. Itu prinsip Anwar. Sebab itu dia membiarkan. Orang kata, oh lambat sangat. Pada saya tak lambat. Baru tak sampai 2 bulan pun Anwar jadi PM. Ya, berapa puluh orang kamu nak suruh orang tangkap. Ya, apa gunanya kita pergi tangkap orang bawa mahkamah? Oleh kerana dendam emosi kita. Tiba-tiba bawa mahkamah tak cukup bukti, tak cukup saksi, tak cukup keterangan, maka orang ni lepas. Lebih baik kita lambatkan sikit, sempurnakan siasatan supaya keadilan itu boleh tegakkan. Ya, dan bila dibawa mahkamah tidak ada ya cukup bukti, cukup keterangan, cukup saksi dan sebagainya, orang ini boleh didakwa dan juga dipenjarakan kalau disabit dengan kesalahan. Tetapi kalau kita ikut emosi, tak sabar sangat, pasal kita bilik lebih kepada dendam, ya, itu tak betul. Islam pun tidak mengajar macam tu. Kalau kita nak menghukum orang bukan kerana dendam peribadi, kita nak menghukum dia atas sebab apa? Sebab kesalahan dia. Ya, tingkah laku dia, bukan kerana dendam peribadi kita. Ya, kalau kita berniat menghukum orang kerana dendam peribadi, maka kita bersalah. Kita tidak adil. Ya, dan menghukum orang oleh kerana kesalahan dia. Nak nentukan kesalahan dia, mesti ada siasatan, mesti ada bukti, mesti ada keterangan untuk dia memahkamah. Tak guna kita nak cepat, nak tunjuk kepada rakyat, oh tengok, aku dah berjaya tangkap orang ini. Oh dia ni dulu penyakau. Jadi kita nak tunjukkan, dah masuk ke mahkamah. Tak guna kalau kita bawa dia ke mahkamah secepat-cepatnya, tetapi bila dia bicara tak cukup keterangan, tak cukup saksi dan sebagainya, akhirnya dilepaskan. Ya? Bila dilepaskan, maka orang akan lihat bahawa kita selama ini bercakap bohong. Ya, sebenarnya kita terlalu tergopoh-gapah, ya, untuk nak bicarakan orang, ya, nak bicara orang ini, nak bicara orang ini. Kerana apa? Kerana desakan dia penyokong-penyokong di bawah. Ya, jadi Anwar Ibrahim bukan jenis orang yang macam tu. Dia bukan jenis orang yang tengok kita kat luar ni kata, oh lambat sangat nak tangkap ni, kenapa tak tangkap lagi ni? Ya, jadi Anwar pun dengar, dia pun terus tangkap. Ya, Anwar bukan jenis macam tu. Ya, dia tahu penyokong di bawah mengharapkan dia. Desakan-desakan di bawah itu untuk menyegerakan kes, ya, adalah merupakan isyarat kepada Datuk Seri Ibrahim bahawa rakyat mahu lihat bahawa penyakau-penyakau ini didakwa dan dikenakan tindakan, ya, mengikut undang-undang. Itu maksud intipati apa yang rakyat nak luahkan. Ya. Jadi sebagai Perdana Menteri, dia kena penuhi hasrat rakyat itu. Iaitu setiap perompak, penyakau, penyamun ini harus dikenakan tindakan dan harus dihukum jika terbukti bersalah. Jadi nak buktikan bersalah itu, sebelum nak jatuh hukuman, kena buktikan dia bersalah. Nak buktikan bersalah itu bukan mudah. Bukan boleh dengan air liur tuduh dia mencuri, maka dia masuk penjara. Bukan. Ya, berapa banyak kita tengok, ya, dengan tindakan tergesa-gesa membawa orang ke mahkamah, berapa banyak yang masuk mahkamah last sekali lepas, dibebaskan. Sebab apa? Lemah keterangan. Pihak pendakwaan punya kes yang agak lemah, tidak cukup keterangan, tidak cukup bukti, tidak ada persiapan. Sebab kita lebih kepada nak cepat orang itu masuk mahkamah. Tetapi akhirnya dia bebas. Jadi tindakan Datuk Seri Ibrahim ini dengan cara yang penuh bijaksana, ya, tanpa mencampuri urusan pihak berkuasa dalam masa yang sama, itu merupakan KPI bagi setiap, ya, mereka-mereka yang sepatutnya menjalankan tugas, seperti Ketua Polis Negara, seperti SCPRM. Ya, jadi Anwar akan lihat, ya, walaupun jangan ingat dia diam je, dia lupa benda-benda ni. Dia ingat, tetapi dia bagi masa kepada kamu. Kamu lakukan tugas. Seperti mana Anwar sebut tadi dalam live, dia kata lakukan tugas. Dia dah mengadakan penyumpaan dengan ketua-ketua jabatan, dengan menteri-menteri, ya, dengan pemegang-pemegang jawatan Ketua Polis Negara, SPRM dan sebagainya, dan dia pesan, ya, lakukan tugas dengan betul, dengan adil, tanpa mengira darjat, ya, jawatan dan juga kedudukan. Ini pesanan Anwar. Cukup itu saja dia pesan. Dia tak ada kata SPRM, saya nak 2 minggu kena tangkap orang ni dakwa. Tak ada. Bukan itu cara Anwar untuk mengarahkan. Ya, dia cuma pesan, ada kesihatan. Jangan lindung, jangan selindung mana-mana pemimpin, individu, mana-mana pihak, walau apa pun jawatan dan kedudukan dia. Itu pesanan Datuk Seri Ibrahim. Dan kamu lakukan tugas. Ya? Dan Datuk Seri Ibrahim tentunya akan pantau
sekiranya kamu gagal laksanakan tugas bermakna kamu tidak layak berada di jawatan tersebut. Jadi saya nak ceritakan bahawa untuk nak menjawab beberapa rakan-rakan kita di luar sana yang saya faham mereka amat uh, amat teruja lah mengharapkan supaya Datuk Seri Ibrahim segera mengambil tindakan kepada beberapa pihak penyakau-penyakau ni apatah lagi di pihak pembangkang. Walau ni dia kata mana dia tak ada pun, duk sibuk dengan duit rasuah lah lagu hui hui ya hui, mana dia tak ada pun. Biasalah walau ini dia ingat bila Anwar tu senyap tak buat apa-apa, dia ingat Anwar ni tak ada tidak menghiraukan kes-kes tu. Dia ingat Anwar ni macam Mahathir sebab dah biasa dah dengan amalan macam tu. Bila pemimpin naik aja terus tangkap musuh-musuh politik mereka. Terus dakwa musuh-musuh politik mereka. Tapi ini bukan style Datuk Seri Ibrahim. Kalau betul walau itu tak sabar nak tengok pemimpin dia masuk penjara, bawa-bawa lah bersabar. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau itu doa-doa walaun, InsyaAllah akan adalah pemimpin-pemimpin daripada puak-puak mereka akan dibawa ke mahkamah. Tapi kenalah bersabar. Ni tak sabar sangat nak tengok pemimpin masuk mahkamah ni, pasal apa? Okey, saya rasa cukup sampai sini dulu untuk saya ulas sekadar untuk menjawab isu kenapa dilihat seperti kajian perpaduan ini tidak bergerak dan tidak ada mendakwa mana-mana pihak setakat ini. Walaupun semalam kita tengok ada dah pegawai-pegawai yang terlibat yang berjawab di peringkat ikan bilis pertengahan yang telah pun didakwa mahkamah. Ini satu isyarat, dan sebab itulah saya rasa puak-puak si tompok ni dah mula gelabah. Sebab tu siang malam tak boleh tidur nak mikirkan bagaimana nak lampas kerajaan ini, sebab dia merasakan bahang-bahang itu bila melihat anak-anak buah dia seorang seko-seko dah kena mula seret, bila pula giliran aku ni. Jadi dia dah rasa gelisah. Jadi kena juga ambil kerajaan ini sebelum aku dibawa ke dalam bilik sebelah Najib. Jadi itu yang merisaukan. Sampai ke London berjalan. Sampai ke London nak berbincang ni. Macam mana ni? Kita dah tengok lah 1-2 dah kena cukup ni. Kita ni bila lagi? Berbincang ke London. Apa pun kita mengharapkan jangan dia pergi London langsung tak balik-balik. Dia takut dia kena apa-apa, pergi London tak balik-balik langsung. Jadi macam Raja Putra. Raja Putra tu, dia bercakap dalam live tu, kan, dia beranilah buat fitnah apa semua sebab dia duduk kat Manchester. Sedaplah cakap, banyak saman menunggu dekat Malaysia ni. Kalau betul Raja Putra tu ada telur, dia dah balik dah kat Malaysia ni. Dia sanggup tinggal anak dekat Malaysia. Bapak duduk sana, jadi pelarian. Duduk di luar sana, bolehlah dia buat live, cerita bukan-bukan, mengarut semua fitnah. Sebab apa? Dia tahu orang tak boleh ambil tindakan kat dia. Pasal dia berada di luar negara. Cuba balik Malaysia, kalau betul-betul anak jantan. Kalau betul kamu pejuang, nak nyatakan kebenaran, balik di Malaysia. Takut apa? Sebab itu, dia berada di luar negara. Jadi, Raja Putra, kalau kita tengok live dia, memang merapu. Memang jauh dari fakta. Dia dibuat satu reka. Cerita supaya orang yang bodoh akan percaya. Biasanya one on akan percaya. Dia pun share apa yang Raja Putra duk cakap, kan. Jadi kita harapkan macam itulah. Saya tak mahulah nanti si Tompok ni, si Yidin ni, abah kau ni, pergi London langsung tak balik-balik macam dulu, kan. Hilang terus. Kena beranilah, berani kena benar. Kalau kamu tidak melakukan, baliklah ke Malaysia, baliklah ke Pagu. Okey, rasanya cukup sampai sini. Terima kasih banyak kepada anda yang terus memberikan sokongan dan dokongan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam isu-isu yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku genggam, ku julang ke udara, akan